peti sejuk jenama Samsung, jenis inverter. Nampak tak kat belakang ni ada dua board. Masalah dia tak sejuk ataupun tak beku. Okey, jenama Samsung. Apa masalah dia dan apa kemungkinan kerosakan dia? Hai, saya Hairul Fikul. Okey, jom saya nak kongsikan dengan anda apa kemungkinan kerosakan dia dan apa simptom-simptom kerosakan yang mungkin anda boleh cek terlebih dahulu sebelum anda buat keputusan untuk repair. Jadi saya nak kongsikan saja benda ni. Mungkin benda ni anda tak boleh nak DIY, tapi anda kena perlu tahu sedikit ilmu ni supaya anda tidaklah mudah fahamlah apa orang nak cerita nanti. Okey, Angah, tolong saya, bantu saya. Okey. Boleh? Okey. Okey. Peti sejuk jenis inverter. Terutamanya jenama Samsung. Okey, kalau kita buka dekat belakang ni, dia ada board ni tau sebenarnya. Board ni sebenarnya tak nampak. Okey, kalau ditutup macam ni. Dia maksudnya asalnya macam ni, dia tutup macam ni. So, bila tak sejuk, kalau macam saya technician lah. Okey. Perkara pertama sekali, saya akan buka board ni dan saya akan tunggu lampu LED dekat sini berkelip-kelip. Macam tu, saya akan tunggu lampu LED sini berkelip-kelip. So, dekat LED ni, dia akan beritahu jawapan kepada saya. Apa kerosakan dia. Contoh, saya tunjuk dekat anda contoh. Saya buka ni satu sensor. Okay. Saya buka satu sensor ni. Ni sensor ni. Ni sensor board dia. Okay, tengok kat lampu LED ni. Okay. Bila saya buka, lampu tu berkelip. Nampak tak? Dia berapa kali kelip? Ya, 1, 2, 3, 4. Okay, dia tunjuk macam tu. So, macam saya sebagai technician, alhamdulillah lah. Okay, kita tahu bila 4 kali klip tu apa, 10 kali klip tu apa, 11 kali klip tu apa, 2 kali berkelipan tu apa kan. Macam tu lah, itu kelebihan kepada saya sebagai technician. Tapi apa yang perlu anda tahu hari ni saya nak kongsikan dengan anda. Okay, jika anda buka belakang, anda jumpa 10 kali kelipan. Dekat sini bukan dekat sini. Sini adalah lampu LED yang menunjukkan kompresor tu hidup atau tak hidup saja. Yang kita nak tengok code error dekat sini. So, contoh, anda tengok dekat sini ada 10 kali kelipan. Kalau dalam live saya sebelum ni, saya pernah kongsikan, kalau 10 kali kelipan, masalah tu melibatkan inverter board. Betul, benda tu tak salah. Okey, cuma kadang-kadang punca inverter board tu rosak disebabkan perkara ni. Ni saya tunjukkan dengan anda. Ini yang saya nak kongsikan dengan anda sebab okey, alhamdulillah ramai juga dah saya guide orang berjaya. 10 kali klik tu tukar inverter board, masalah tu selesai. Tapi ada juga 1-2 yang mereka sendiri tak alert punca kerosakan. Lepas diorang tukar tu, peti sejuk diorang dah boleh sejuk, dah boleh hidup, tapi tak boleh sejuk. Punca dia ni, nampak tak dekat filter ni? Okey, berminyak. Berminyak. Ini bermaksud, nampak tak ada minyak keluar ni? Okey, ini bermaksud, okey, peti sejuk ni, kalau anda gunakan inverter Samsung, lampu tu berkelip 10 kali, anda kena tengok dia punya ni juga. Kadang-kadang masalah dia gas bocor. Bila gas bocor, anda hentam lagi jalan-jalan, lama-lama inverter board rosak. Sebab apa? Kompresor tu hidup je, inverter board sentiasa hantar power supply, itu membuatkan inverter board rosak. So jadinya, kalau display dekat board atas yang saya tunjukkan tadi ada kelipan 10 kali, lepas tu anda cek dekat bahagian belakang ni, 2 tempat anda kena cek. Tempat, dan 2 tempat ni selalu sangat berlaku. Yang pertama, dekat kawasan sini, dekat dia punya filter. Okey, kalau anda pegang dia berminyak macam ni, okey, confirm gas bocor. Itu tempat yang pertama. Tempat yang kedua dekat dalam ni. Ni dalam ni ada takung air kan? Nampak tak takung air ni? Dalam takung air ni dia ada pipe warna hitam ni. Nampak tak? Boleh nampak kan? Okay, ada pipe warna hitam ni. Pipe ni fungsi dia adalah pipe panas, discharge line. Fungsi dia nak keringkan air kat dalam takung ni. So masalah dia, pipe ni bukan copper. Pipe ni jenis macam ni. Orang nampak macam aluminium kan? Tak, dia bukan aluminium. Ini adalah besi. Okay? So pipe ni direndam dalam takung air. So lama kelamaan pipe tu reput. Bila reput, dia bocor. So bila bocor, gas keluar. Bila gas keluar, jadi tak sejuk. So jadinya, bila kompresor tak hidup, jadi tak sejuk, komputer board pun akan keluar 10 kali blinking juga. So kalau tak ada bocor, tak ada apa semua okey, so okey lah, anda boleh terus tukar dia punya PCB board. Tapi kalau bocor, jalan penyelesaian dia, inilah jalan penyelesaian dia. Saya nak kongsikan dengan anda. Kita kena buat, masukkan gas baru. Dan saya nak kongsikan dengan anda hari ini,
macam mana proses nak masukkan gas R600 ni. Okey, gas R600, gas yang technician yang kata gas yang berbahaya, gas yang boleh ada letupan. So inilah gasnya yang boleh terbakar tu. So jadi saya nak kongsikan dengan anda macam mana proses dia. So untuk kes yang ini, okay, Angah ambil yang kata kuning boleh? Bukan saya dengar. Okay, tengok So kalau anda gunakan R600, dia akan keluarkan label macam ni. Nampak ni? R600 ni, so gas dia ni bahaya sikit. Dia boleh tersambar api, menyambar api, bukan okay, boleh menyambar api. So jadi kita kena buangkan gas ni habis dulu. Okay, tapi memandangkan peti ais ni gas pun dah bocor, mungkin kalau saya potong kat sini, nampak tak kat sini? Ini saya bagi satu tip lagi. Hari ni saya banyak bagi tip. Pagi tadi saya boleh lepas buat live. Setengah jam yang lepas saya boleh lepas siap buat live untuk masing-masing. Siapa yang tak tengok lagi, boleh pergi ke YouTube channel saya selepas ni. Nama YouTube channel saya adalah Hairul Bikul. Anda boleh tengok video-video tutorial yang lain juga Okay, saya bagi anda satu tip apa? Nak tahu peti sejuk ni pernah masuk gas atau tidak? Ini cara dia. Pergi dekat sini. Nampak tak kat sini? Pipe ni. Okey, kat sini. Nampak tak? Dia kepit macam ni. Ini tandanya peti ais ni masih lagi belum pernah dimasukkan gas. Kalau dah pernah masuk gas, dia akan ada kepala ni. Tapi ada setengah company dia potong kepala ni, dia kepit dengan plier, dengan pinch off plier, lepas tu dia welding balik. Tapi anda boleh lihat original dia macam ni. Bila dia kepit pun, selalunya dia akan kepit satu je. Kalau yang tu selalunya dia akan kepit dua, ataupun kita boleh nampak lah kekemasan dia tu kat situ. Okay, so itu tips dia. So kalau lepas ni anda repair peti sejuk, mesin basuh, anda repair peti sejuk, ada setengah company kata saya dah masukkan gas saya dah top up gas, tak ada kepala ni, anda sendiri cakap, anda sendiri fikirlah. So ini kita potong. Okay, ada gas sedikit lagi. Dia ada sikit sajalah, tengok sini. Dah habis dah, sikit dah. Kita buang dulu. Dia ada gas sikit. So dia bahaya macam mana tau? Gas ni dia bahaya macam mana? Gas R600 ni dia bahaya macam mana? Okay, contohlah macam tadi, diorang ataupun technician ni terlupa nak buangkan gas yang ada balance-balance sikit-sikit tu. Dia terus ambil api ni, dia ambil terus ambil gas ni. Okay, dia terus ambil api ni, dia terus bakar untuk cabut. Itu yang akan jadi letupan. Bukan kata gas ni mudah terbakar ke tidak. Gas ni cuma sensitif dengan perkara yang macam tu. So insyaAllah gas ni tiadalah berbahaya sangat. So ini filter. So dia bocor dekat area sini tadi. Dia bocor dekat area sini. Nampak tak? Ini original pinch off. Plier dia cantik bergigi-gigi macam ni. So dia suspect bocor dekat sini. So sekarang ni filter ni kita akan tukar dengan filter yang baru sebenarnya sebenarnya. Okay, so kebanyakan benda ilmu-ilmu macam ni saya kongsikan dalam kelas VIP saya. Okay, siapa yang nak join kelas saya pada 16 dan 17 ni, ada satu je lagi tempat kosong. Okay, lepas tu habis 30 dan 1 hari bulan Disember je ada. Okay, selalunya selepas kita kalau kita nak masukkan gas, filter ni mesti kena tukar. Okay, kena tukar filter ni. Okay, kalau tak tukar dia ada banyak masalah yang lain. Tapi kadang-kadang saya tengok ada juga lah orang buat dia tak tukar. Tapi selalunya tak lama lepas tu rosak balik. Okay, right. So kita dah buka sini. Kita potong sikit capillary tube dia ni. Kalau ada technician expert, okay, ada technician expert yang tengok saya punya live ni, okay, tengok saya potong capillary tube ni pakai cutter, kabel cutter je. Okay, jangan komen, jangan petikaikan sebab apa? Janji matlamat dia lubang depan ni. Okay, sebab dulu saya ada cutter untuk potong capillary tube ni, tapi asyik hilang je, saya dah malas nak beli dah. Okay, tapi yang penting lubang dia ni tak tersumbat. Okay, right. So sini kita potong balik. Tadi saya potong pakai cutter je kan. Kita bulatkan balik. Filter lama kita tukar filter yang baru. Masalah dia adalah bocor disebabkan filter dia ni. Okay, kita kosong. Selepas tu nak mudahkan kerja, biasanya saya akan buat teknik ni. Kita akan pasang cincin lah. Okay, sebenarnya boleh je kita nak masukkan filter ni terus dekat sini. Okay, tapi ruang akan jadi besar. Bila ruang jadi besar, okay, kita nak welding agak susah sikit. So jadinya saya selalu akan buat cara yang macam ni. Kita potong sedikit pipe lagi. Okay, kita potong satu pipe. Okay, potong satu pipe. So kenapa saya cakap untuk kes yang ini,
anda tak boleh DIY. Bukan saya tak boleh nak guide. Depan orang. Customer. Okay. Untuk kes yang macam ni, saya tak galakkan DIY. Kenapa? Bukan saya tak boleh guide. Saya kongsikan ilmu ni. Betul tak? Saya kongsikan ilmu ni. Tapi sebab equipment ataupun tool tak berbaloi untuk anda buat untuk DIY. Sebab bila anda nak DIY, secara automatiknya anda kena beli tool. Ambil hammer? Yep. Apa-apa hammer boleh. Okay. Contoh, kalau anda nak DIY, anda nak kena masukkan gas. Betul tak? Anda kena beli gas ni. Kan? Anda kena beli gas ni. Gas ni sekarang sekitar dalam dekat RM300. Dulu mahal, 400 lebih, 500, sekarang dalam RM300 satu tong. Kalau kes yang macam ni, anda upah orang, selalunya orang akan ambil pun dalam 200.5, 300. Gas saja dah dekat 300, belum lagi beli tool-tool yang lain, belum lagi beli vacuum pump. Untuk full set ni, sekurang-kurangnya anda kena spend lebih kurang dalam 1,000 lebih. So, tak berbaloi lah untuk DIY. Itulah maksudnya tak boleh DIY bukan sebab anda tak pandai. Tapi masalahnya kalau anda tak ada tool, masalah lah. Betul tak? Kalau setuju, bagi saya bagi saya thumbs up. Lepas tu tolong saya share. Cuma saya nak kongsikan dengan anda tips-tips apa yang bakal technician buat. So sebab kadang-kadang orang tak faham tau. Masuk gas, dia ingat macam pergi dekat petrol pump, masuk angin tayar je, tekan je dah settle. Tak. Tengok proses dia. Prosesnya tak mudah. Nak kena tukar filter, nak kena vacuum, nak kena welding. So saya nak kongsikan lah ni. Okay? Mungkin technician dapatlah sepihan ilmu yang saya bagi ni. Pelanggan-pelanggan dia pun tahu macam mana dia punya proses dia tu. So senanglah anda nak deal nanti. Okay. So next, yang kedua, saya nak kena pasang access valve. Okay. Saya nak kena pasang dia punya access valve. Okay, saya kena punch sedikit kat sini. Saya punch sikit kat sini lah. Okay, saya punch sikit kat sini. Lain orang, lain cara dia. Ini cara saya. Kalau tak bersetuju dengan cara saya, it's okay, abaikan. Tapi alhamdulillah lah dengan cara ni, dapat jugalah buka kedai. Dapat jugalah saya kongsikan ilmu ni. Dan okay, ramai jugalah anak murid saya yang belajar dengan saya ni berjaya dengan teknik-teknik yang saya kongsikan ni. Alright. So, ini cara saya. Okay? Sebab saya lihat lah, adalah bila saya buat live macam ni, saya kongsikan ilmu apa-apa semua, ada setengah tu mempertikaikan kerja saya. Dia nampak kaki saya ni tak pakai kasut, tak pakai slipper pun dia nak cerita. Janganlah tengok kaki saya. Tengoklah ilmu yang saya nak kongsikan tu, kan? Kalau baik, share. Tak suka, it's okay, tak apa. Macam tu. Okay, right. Nampak tak apa proses dia? Kena pasang kepala masuk gas. 1. Kena tukar filter. 2. Itu je cara dia. Lepas tu, kita weldingkan dia. So, kita welding dulu. Sekejap. Ini saya perlukan concentrate sikit. Kalau saya membebel buat meja, nanti takut nanti bocor pula kat sini, kan? Sebab ini part yang agak susah sikit. Okay, saya welding dulu. Okay, dah sini dah welding. So kat sini kena welding juga. Dekat sini pun kena welding juga. Ada 3 tempat dekat sini kita kena welding. So, siapa yang berminat nak belajar? Berminat nak belajar repair peti sejuk mesin basuh? Okay, untuk sesi ni bulan 11 ni, tinggal 1 je tempat kosong. Tapi saya rasa dah nak penuh kot. Tinggal 1 je untuk 16 dan 17. Kalau ada lagi tu rezeki ada. Tapi ada 1 lagi sesi terakhir pada tahun ni, iaitu pada 30 dan 1 hari bulan Disember, Sabtu dan Ahad lah. Okay, siapa berminat nak belajar, anda boleh pergi ke laman web saya, hairulbikul.com. Okay, hairulbikul.com. Anda boleh buat pendaftaran dekat sana. Okay, boleh tengok dan buat pendaftaran. Tengok berapa yuran dia, macam mana anda belajar, apa yang bakal anda dapat, apa semua anda boleh tengok dekat hairulbikul.com. Macam tu. Okay, selepas tu antara sini saya tunjuk ni kita dah welding. Ini antara copper ke copper. Senang, kita guna silver rod je. Tapi ini part yang paling susah ni. Ini part yang paling susah. Ni besi, ini copper. Biasanya
saya akan gunakan rod khas. Ni rod khas warna biru ni. Nampak tak? Rod khas warna biru ni memang untuk welding antara copper ke besi. Ini kadang-kadang bila kita tak ada ilmu, orang tak tahu kan. Dia buat tak jadi, buat tak jadi. Disebabkan dia tersalah menggunakan rod. Kalau anda nak cari rod ni pun kita ada jual rod ni kita pun ada jual rod ni. Okey. Panas. Okey. Dah panas itu, telok sini. Saya tak biasa tangan kiri. So jadinya bila letak pakai tangan kiri dia macam agak kidal sikit kan. Okey. Boleh dekat sikit dengan kamera kan, tengok. Saya tunjuk dekat sini sikit. Okey, nampak tak? Kan ada lagi tak? Tambah sikit lagi, tambahkan sikit lagi. Okey, bawah. Alright. Dah selesai dah. Area sini dah selesai dah. Dekat bahagian filter dia dah selesai. Mudahkan cara gunakan rod special ni, rod warna biru ni khas untuk welding antara copper ni, tembaga pergi ke besi. So macam kalau anda nak join pipe tembaga ke besi, ni dia punya rod dia. Kalau tak tahu nak cari dekat mana, tempat anda tak ada jual, WhatsApp saya, WhatsApp tim saya, nanti tim saya akan guide anda. Okey kan? Satu yang saya perlukan bantuan anda. Ambilkan kain, basahkan. Okey, dekat sini satu lagi challenge. Satu lagi cabaran. Apa tau? Kita nak welding dekat sini, tempat sempit. Bawah ada wire. Wire mungkin boleh buka, tak ada masalah. Mounting, getah. Belakang ada cover. So macam mana biasa kita buat? Selalunya kita akan letakkan plate besi lah pun boleh. Okay, plate besi pun boleh. Ataupun kita letak kain basah pun boleh. Okay, yang ambilkan plate besi tu. Plate besi kita macam mana rupa dia? Mungkin technician kat luar sana dapatlah kopi saya punya teknik ni. Nampak tak plate besi saya ni? Ini custom plate besi saya ni. Okay, letakkan kat sini. Okay, ikutlah macam mana pun. Janji pegang lah. Okay, janji peti ais customer kita ni tak terbakar. Itu je lah matlamat ni. Nampak tak? So, bila kita bakar api ni, dia tak kena kaki bawah, dia tak kena belakang. So, insyaAllah resiko dia tu sangat-sangat rendah. Okay, so kat sini kita gunakan rod yang sama. Masih gunakan silver rod lagi. Silver rod 0%. Boleh masuk api. Nampak tak? Nak welding, kamera nak masuk, susah sebenarnya nak sharekan video ni. Tapi anda yang duduk dekat rumah tu, tolong tekan button share je, tak susah pun. Tolong saya share, boleh Tolong saya share supaya lebih ramai orang dapat lihat. Walaupun video ni anda tak dapat nak DIY sendiri, tapi sekurang-kurangnya anda tahu macam mana proses nak masukkan gas dalam peti sejuk tu dilakukan. Itu saja. Okey, itu yang saya nak kongsikan dengan anda supaya anda tahu macam mana proses macam mana proses orang masukkan gas dalam peti sejuk. Okey, dah selesai. Alhamdulillah. Part bahagian welding semua dah selesai dah. Sebab apa tau? Kenapa saya tunjukkan proses ni? Okey. Kenapa saya tunjukkan proses ni? Sebab kadang-kadang saya ni nak cakap pun, nak kutuk pun bangsa sendiri. Kesian pun ada. Macam mana tau? Kadang-kadang dia bawa kereta. Dia bawa kereta. Dia lalu lah nampak kedai-kedai bangsa lain ni. Dia tulis dekat banner besar-besar. Top up gas R134A RM30. Dia tak nampak ke itu kedai aircon kereta? So dia ingat peti ais ni dia menggunakan gas yang sama 134A. Harga dia pun sama juga, RM30 juga dekat situ, kan? Tak. Proses dia tu tak sama macam masukkan gas aircon kereta. Aircon kereta, okey, setakat top up je, okey, sebab dia dah ada kepala nak masuk gas ni.
peti ais dia tak ada kepala masuk gas ni, nak kena welding. Bila nak kena welding, kena kosongkan dulu gas tu. Kalau ada gas, macam mana kita nak welding? Kalau gunakan gas ni, dalam ada gas, kamu welding confirm dia meletup, kan? So jadinya tolonglah faham. Nak masuk gas peti sejuk, memang kena buang semua gas. Tak ada istilah top up. Okey, sebab macam mana nak top up kalau kepala gas pun tak ada? Faham tak? Itu yang saya nak kongsikan. Saya harap video ni dapatlah membantu technician. Hari ni saya bantu technician. Technician menjawab pada customer-customer dia yang telefon. Kadang-kadang saya nak top up gas je, peti ais saya kurang sejuk, saya nak top up je gas. Dia kurang sikit je, dia kata saya nak top up gas je. So kita pun duk berdebat, cakap peti ais tak boleh top up bang, peti ais kena buang habis, lepas tu kena pasang kepala gas. Orang tak faham. Ni saya kongsikan video ni, kasih anda semua yang tak faham tu share pada kawan-kawan supaya kawan-kawan lain faham. Proses tu tak mudah. Okey, yang kedua, abaikan hos yang saya sambungkan pada unit ni. Okey, sebab hos saya yang warna biru ni dah rosak. Okey, kepala dia ni dah rosak. So jadinya saya tukarkan hos kuning ni masuk dekat sistem. Sepatutnya hos kuning adalah service line masuk pada vacuum pump. Okey, tapi kalau kita dah faham, hos ni sebenarnya color saja. Yang penting hos tu tak bocor, yang penting hos tu boleh sedut dan keluar. Okey. Ingat tak habis macam ni dia proses dia. Okey. Proses dia tak habis macam tu je. Proses dia lepas kita dah welding, kita dah tukar filter ni, kita tak boleh lagi terus masuk gas. Nampak tak kenapa masuk gas peti sejuk ni harga dia agak tinggi sedikit daripada masuk gas aircon rumah, masuk gas aircon kereta, sebab dia ada step by step dia. Terlepas step, insya-Allah peti ais kita akan jadi kurang sejuk. So step yang kedua terakhir sebelum kita masuk gas, okey, kita kena vacuum. Kita kena vacuum unit ni, okey, menggunakan satu vacuum khas, okey. Vacuum pump, bukan vacuum cleaner yang sedut abuk kapet tu, bukan tu. Okey, kita kena vacuum khas. Lepas tu kita kena buka valve. Kita kena vacuum. Sampai apa? Sampai berapa nak vacuum ni? Meter gas saya pun dah berlubang-lubang dah, tapi boleh pakai lagi. Kita kena vacuum sehingga 30 Hg. Nampak tak dekat bahagian atas tu nombor 30 ni? Ni 30 ni. Kita kena vacuum sampai dekat sini. Ada negatif 30 kan? PSI tu, okey, kita kena vacuum sampai 30 Hg. Okey. Selalunya berapa minit nak kena vacuum ni? Oh, dah macam dalam kelas saya pula saya explain kan. Okey, selalunya bergantung pada vacuum anda. Besar vacuum, cepat dia sedut. Selalunya ambil masa dalam 5 ke 10 minit macam tu lah. Okey, kalau vacuum anda laju, lagi cepat dah macam tu. Okey, so kita vacuum sehingga 30 Hg. Dapat 30 Hg barulah kita masuk gas. Dan yang terakhir, jangan keluar lagi. Benda yang paling orang nantikan ataupun benda yang paling penting kalau anda nak belajar benda ni. Berapa nak masukkan gas? Berapa sukatan tekanan gas pada peti sejuk yang menggunakan R600? Free je kot saya beri ilmu ni. Okay, orang lain datang daripada Kelantan, datang daripada Kedah, datang daripada Penang. Paling jauh peserta yang pernah hadir pada saya punya kelas daripada Sarawak. Datang daripada Sarawak, datang ke JB, belajar dengan saya. Tapi insya-Allah lah bila datang tu ilmu dia tambah lagi, lebih lagi. Sebab apa? Ini saya kongsikan satu cara je masuk gas. Sebenarnya dia ada 3 cara masuk gas. Mungkin saya bagi anda contoh. Okey, dah cukup kan? Saya dah dapat. Okey, mungkin tengah-tengah nak buat ni meter gas anda rosak. Macam mana anda nak buat? Kita ada cara yang lain. Mungkin tengah-tengah nak buat ni meter gas tertinggal, hos dia ada. Macam mana nak buat? Kita ada cara yang lain. Itu yang kita kongsikan di dalam kelas kita. Sebab apa? Kelas saya, ini bukan kelas kemahiran macam kat IKM ke, dekat Giat Mara ke, bukan. Kelas saya walaupun 2 hari singkat tapi sangat-sangat padat. Saya kongsikan semua pengalaman saya repair. Saya kongsikan semua pengalaman saya repair peti sejuk, mesin basuh bersama peserta ni seberapa banyak yang boleh. Sesiapa nak join kita punya kelas yang terdekat 16 dan 17 tinggal 1 je tempat kosong.
Tapi kalau anda pergi laman web nanti dah penuh, anda terus daftar pada 30 dan 1 hari bulan ni. Okey? 30 dan 1 hari bulan ni. Dan itu adalah kelas yang terakhir pada tahun ni dan tak ada kelas lagi dah. Okey, itulah kelas terakhir pada tahun ni. Tahun depan saya tak sure lagi saya buat berapa banyak. Sila April saya tak buat terus. Sebab saya dapat satu projek dan tahun depan projek tu dah start. Jadinya masa saya agak sedikit suntuk sedikit sibuk. So siapa-siapa yang nak join cepat-cepatlah. Sebab kelas saya yang saya kongsikan tu bukan mengaut keuntungan semata-mata. Anda boleh fikirlah dengan yuran yang kita chargekan tu sangat-sangat rendah. Yang pertama. Yang kedua, saya panggil dia VIP. 10 orang je kot saya kongsikan dalam satu masa. Kalau saya charge mahal-mahal, lepas tu saya cari ramai-ramai, ya saya buat duit kau-kau. Tapi ini tak, saya kongsi satu sesi 10 orang, takkan lebih. Okay? So, masukkan gas. Unit belum dihidupkan lagi. Okay, kita hidupkan unit. Berapa PSI nak dimasukkan? Sekejap lagi saya ceritakan. Onkan unit. Kita tunggu kompresor hidup. Lepas tu kita masukkan gas. Okay, tengok. Okay, tengok meter gauge. Turun. Kita tunggu meter gauge. Okay, Pak, meter gauge dah drop. Berapa PSI? Kita hanya untuk peti sejuk yang menggunakan R600, okey, hanya, okey, saya nak ambil gambar macam ni lah. Nanti saya nak suruh tim saya cropkan gambar kat sini. Okey, hanya 3 hingga 5 PSI sahaja. Sekali je saya sebut, 2 kali lah. Okey, berapa PSI nak masuk? Kalau gas R600, kita hanya masuk 3, tak lebih pada 5 PSI. Macam mana rupa dia? Macam ni rupa dia. Okey, macam mana rupa dia? Macam ni rupa dia. Sini kosong. Kan? Nampak kan? Sini 10, sini 5. So, dia sekitar 3 hingga 5 saja. Sikit sahaja yang perlu dimasukkan. Sebab itulah peti sejuk inverter dia boleh jimat current sebab dia masuk gas tu sikit je. So, kompresor pusing ringan. Bila kompresor pusing ringan, dia tarik M rendah. Bila M rendah, secara automatiknya bil elektrik pun akan jadi rendah. Itulah inverter teknologi. Alright, so dapat tak sesuatu hari ini belajar dengan saya? Kalau anda nak dapat lagi banyak lagi, anda join saya punya kelas. Okay, itu sahaja tau. Okay, yang kedua, siapa yang belum pergi ke YouTube channel saya, mungkin anda tak ada kemasa nak join saya punya kelas, anda tak ada kesempatan, mungkin anda menghadapi masalah kewangan. Tak ada masalah. Okay, saya bukan berkira sangat pun dengan ilmu ni kan. Anda boleh pergi ke YouTube channel saya. Anda pergi dekat YouTube channel saya, Khairul Vikul. Saya rasa sekarang ni video DIY ataupun video-video yang macam ni, okay, dah over 300 ke atas lah. Maksudnya ada lebih 300 video tutorial repair peti sejuk dan mesin basuh saya dah masukkan dekat dalam YouTube channel saya. Tapi saya cuma minta anda satu je. Dah masuk tu, jangan lupa tekan subscribe dan juga jangan lupa tekan lonceng. Itu je saya nak minta anda. Tapi siapa yang nak cari alat ganti, anda boleh WhatsApp saya juga. Sebab kelebihan membeli alat ganti dengan saya akan guide, saya akan bantu anda sehingga selesai. Dan kita akan advise apa barang yang patut ditukar, apa barang yang tak patut ditukar. Tapi kalau anda nak cepat beli alat ganti, pergi dekat khairulvikul.com, pergi ke bahagian alat ganti, beli secara online, lagi cepat, lagi mudah. Alright, pukul 2 pagi pun boleh beli. Okay, tengok dia masukkan gas. Maintainkan 3 hingga 5 PSI saja. Siap je proses ni. Anda dah boleh buka access valve ni. Macam sekarang ni belum lagi habis. Sikit lagi. Sikit dia lagi. Okay, sikit je lagi, nampak tak? Okay, kita masukkan je. Sekarang ni berapa PSI sekarang ni? Baru 2 PSI. Tunggu jap. Kita bukan macam siapa yang dah buat aircon, dia biasa tau. Dia buat aircon sebab kebanyakan lah peserta yang pergi ke kelas saya ni, mereka ni dah ada basic, dia dah buat aircon, lepas tu dia nak tambah bidang. Kan selalunya macam itulah yang kebanyakan yang datang kelas saya ni. Dia dah biasa buat aircon, dia akan macam mana tau? Masa dia masuk gen ni, dia akan buka macam buat aircon. Buka, dia sembang baru dia nak tutup. Tak. Buat peti sejuk, kita kena masuk on off. Masuk sikit, tutup. Masuk sikit, tutup. Dia tak boleh masuk terus sebab kompresor dia ni kecil je macam ni, kan?
Kompresor dia kecil je. Okay, bukan macam aircon kereta ke, aircon apa, macam aircon rumah ke, kompresor dia besar kan. So dia punya daya sedut pada lebih kuat. Tak, ini kecil je. So bila kecil, kompresor ni tak sampai 1 horsepower pun. Kalau ikut model ni, tengok saiz dia, tinggi dia ni. Kompresor ni saiz 1/8 je. Nampak tak? 1/8 daripada 1 horsepower. Kecil je. Sebab itulah kita kena masuk gas slow-slow, man-man macam tu. Okay? Sehingga 4 ke 5 PSI dah selesai, anda buat macam ni je. Kalau saya lah, kalau saya, kepala ni kita buka je. Lepas tu penutup ni masukkan balik. Dah siap. Dah siap. Okey, dah siap dah. Macam ni lah proses masuk gas. Dan insyaAllah perkongsian saya hari ni dapat membantu, dapat menjawab untuk memahamkan mungkin dari sudut pelanggan. Dan juga mungkin ilmu ni dapat membantu pada teknisian-teknisian yang nak belajar tapi tak ada kesempatan untuk hadir ke dalam mana-mana kelas. Okay? So mungkin ilmu ni dapat membantu anda. Kalau anda setuju, tolong share video ni. Bagi thumbs up banyak-banyak, bagi like banyak, share pada kawan-kawan anda apa semua. Okay, kalau tak setuju, minta maaf lah, janganlah komen yang bukan-bukan. Okay, sebab saya berikan semua video ni percuma sahaja. Belum ramai lagi, tak ramai lagi orang nak kongsikan ilmu-ilmu macam ni. Sebab kebanyakan dia kongsikan separuh saja. Lepas separuh, lepas tu call kita untuk servis. Kita beri free, ada buatlah sendiri. Alright, saya Hairi Bikun. Assalamualaikum. Bye-bye.